Rekan-rekan sekalian, kami ialah pelajar kumpulan 1 dari Diploma Perikanan semester 5. Dalam video hari ini, kami akan mempersembahkan video yang bertajuk ancaman terumbu karang dan cara mengatasinya. Video ini juga merupakan salah satu tugasan subjek perkembangan pertanian. Selamat menonton dan kami juga ingin meminta pertolongan Anda untuk like and share video ini. Terumbu karang adalah satu ekosistem marine yang unik. Ia telah wujud sejak 25 tahun dahulu. Terumbu karang yang terdiri daripada berbagai jenis dan warna telah menjadikannya satu kesempatan bagi penduduk tempatan untuk mengeksploitasi kawasan pesisir pantai sebagai sektor pelancongan dan menarik perhatian peminat pelancong dan penyelam untuk mengunjungi tempat yang indah tersebut seperti di Pulau Tioman dan Pulau Langkawi. Walau bagaimanapun, terumbu karang telah mengalami kekurangan dan kematian yang drastik sejak 30 tahun dahulu. Antara kematian terumbu karang boleh disebabkan oleh peningkatan suhu global dan juga tiada tindakan pemeliharaan serta pemeliharaan dilakukan. Pada tahun 1998, terdapat 16% terumbu karang dari seluruh dunia di kawasan tropika telah mati dan senario ini menjadi lebih turut pada tahun 2016. 70% terumbu karang mengalami ancaman dan kembangkannya tidak dapat dipulih. Pada tahun yang sama, Australia yang mempunyai Great Barrier Reef terbesar di dunia juga menjadi salah satu mangsa. 50% terumbu karang di Australia telah mati. Sejak musibah itu, seluruh dunia dikira hilang separuh ekosistem terumbu karang akibat daripada perubahan suhu yang besar. Perkara ini tiada lagi statistik yang menunjukkan pengurangan bilangan kematian terumbu karang. Tetapi, menurut kata saintis, jikalau manusia tidak lagi mengambil perhatian dalam perkara ini, kematian terumbu karang sebanyak 90% akan berlaku pada tahun 2050. Ini merupakan kematian yang terbesar di spesies terumbu karang, manakala ikan, haiwan-haiwan liar dan manusia juga akan terjejas. Kebanyakan orang masih menyangka terumbu karang adalah sejenis batu. Namun demikian, tidak dapat dinafikan bahawa terumbu karang adalah yang tinggal dalam kumpulan unit genetik yang sama, iaitu Anthozoa. Pada musim panas, suhu sekeliling berubah berbeza dengan suhu biasa akan memberi tekanan kepada terumbu karang. Pigmen yang dihasilkan akan dilepas daripada badannya dan batang terumbu karang akan menjadi warna putih. Keadaan ini masih dapat dipulih apabila suhu yang tinggi dapat turun balik ke suhu biasa dalam tempoh 1 hingga 2 minggu. Jika tempoh lama terumbu karang dalam keadaan suhu yang tinggi, ia akan mengalami kematian yang tidak dapat dipulih. Badannya akan tercena dan diliputi oleh muskus berwarna coklat. Pada masa ini, haiwan akuatik akan menjauhi kawasan ini. Fenomena pemulihan koral yang pertama direkod berlaku di Florida pada tahun 1911. Fenomena pelik ini juga ditemui di Australia pada tahun 1929. Menjala tahun 1990, para saintis mengatakan bahawa pemulihan koral adalah kesan daripada perubahan iklim dan keadaan akan menjadi lagi serius. Malangnya, kemungkinan semua terumbu karang akan dihapuskan dalam beberapa dekad. Kini, separuh daripada terumbu karang dunia telah hilang. Apakah cara yang boleh kita lakukan untuk mengatasi ancaman terumbu karang? Kaedah pertama, teknik fermentasi mikro ataupun dalam bahasa Inggeris microfermenting. Pengasas teknik fermentasi mikro ialah Dave Vognon. Teknik fermentasi mikro yang diperkenalkan oleh Dave Vognon dapat menghasilkan terumbu karang yang dapat membesar secepat 25 kali daripada kadar pembesaran terumbu karang yang normal. Fragmen terumbu karang yang sebesar bola golf akan dibahagikan kepada 25 atau sebanyak 100 keping. Caranya adalah dengan menyusun kepingan kecil terumbu karang dalam grid selebar 1 atau 2 inci. Hal ini kerana penjarakan antara fragmen terumbu karang dapat membantu mereka mempercepatkan fasa pertumbuhan dan pembesaran dari segi saiz. Oleh kerana terumbu karang adalah haiwan klon, ketika salah satu fragmen tersebut saling bersentuhan, mereka akan saling bersambung bersama bermula di sisinya. Kesannya potongan-potongan kecil ini akan bergabung bersama untuk membentuk sekeping terumbu karang yang besar.
Biasanya, pertumbuhan ini memerlukan masa beberapa tahun untuk lava karang bertumbuh hingga ukuran bola golf. Tetapi dengan menggunakan cara potong 25 keping karang dengan ukuran bola golf hanya memerlukan beberapa bulan untuk membesar dalam segi saiz. Sekiranya mereka diletak dengan berdekatan bersama-sama, ia akan menjadi batu karang yang berukuran bola keranjang dalam 2 tahun berbanding pertumbuhan biasa yang mengambil masa sebanyak 75 tahun. Kaedah kedua, Pembiakan fizikal. Pengasasnya ialah Frank Mars. Peralatan yang diperkenalkan oleh Frank Mars ialah rangka keluli heksagon yang mempunyai 6 sokongan kaki dan ia juga dikenali sebagai coral spider. Sejauh ini, projek pemilihan terumbu karang telah memasang lebih dari 8,600 laba-laba karang di Indonesia meliputi lebih dari 8,000 meter persegi dasar laut. Terdapat ratusan kerangka keluli laba-laba ini terletak di dasar laut dan saling menyambungi. Ia bukan sahaja dapat membuat permukaan yang sesuai untuk karang kecil melekat padanya, tetapi juga membuat struktur 3 dimensi 3D yang sesuai untuk menarik perhatian ikan. Struktur ini yang penting untuk mengekalkan kesihatan keseluruhan terumbu karang. Hal ini kerana rangka menghasilkan kawasan perlindungan untuk ikan herbivor yang kecil dan berkemungkinan menghindarkan diri daripada pemangsa yang besar dan mendorongnya untuk tinggal di dalam struktur itu. Apabila terdapat kewujudan hidupan dalam dasar laut, ekosistem yang semula jadi akan diseimbangkan dengan pelbagai spesies kehidupan marine yang saling memerlukan. Seterusnya, cara ketiga adalah biorock, iaitu dengan mengaplikasikan arus flotan terus rendah ke dalam struktur keluli, mereka dapat meningkatkan kekerapan terumbu karang untuk mendapatkan mineral dari air laut dalam proses pertumbuhan. Batu karang menggunakan mineral untuk membina kerangka batu kapur. Dengan menggunakan teknologi ini, pertumbuhan dan pembesaran terumbu karang dan hidupan akuatik yang lain akan dipercepatkan. Mereka memerlukan mineral di laut untuk membina kerang dan tulang, iaitu medan elektrik bagi merangsangkan metabolisme biokimia untuk menghasilkan ATP, iaitu adenosine triphosphate, yang merupakan tenaga asas hidupan. Di bawah tindakan arus elektrik ringan, kadar pertumbuhan karang adalah 3 atau 4 kali lebih cepat daripada purata. Apabila bencana berlaku seperti pemutihan koral dan ribut taufan, kadar hidup karang yang tumbuh di biorock adalah lebih tinggi dan terjamin. Sebagai contoh, setelah krisis pemutihan koral di Maldives pada tahun 1998, kadar kelangsungan hidup karang pada biorock adalah 16 hingga 50 kali ganda daripada terumbu karang di sekitarnya. Secara kesimpulan, tidak dapat dinafikan bahawa terumbu karang adalah satu ekosistem yang amat memerlukan penjagaan dan perlindungan kita. Walaupun masih ada cara untuk menyelamatkan terumbu karang yang sedang kepupusan, kita harus melakukan pencegahan untuk menyelamatkan terumbu karang dan melaksanakan tanggungjawab kita terhadap sumber alam yang semula jadi. Harap video ini dapat membantu anda lebih memahami ancaman yang sedang dihadapi oleh terumbu karang kita di seluruh dunia dan juga mempelajari kesedaran untuk melindungi terumbu karang yang unik ini. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.